Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Lensa IPT hari ini tepat jam 4.30 petang. Bersama saya Syairul Islam. Anda tonton kami di saluran berita RTM, tonton kami di RTM Klik. Nak senang, nak mudah, tonton kami di Facebook Live Lensa IPT. Anda boleh tonton dan juga kongsi bersama rakan-rakan anda di mana jua anda berada. Sekarang kalau kita lihatkan di belakang ini, kita nak mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob atas pelantikan sebagai Perdana Menteri ke-9 Malaysia. Semoga dengan pelantikan ini, Malaysia akan mendapat wajah baharu, nafas baharu, dan yang paling penting kita ingin mencapaikan satu matlamat yang sama, iaitu kita nak membendung ataupun menyebabkan kita punya Malaysia ini bebas daripada pandemik COVID-19. Dan juga istiadat penggunaan surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia sebagai Perdana Menteri berlangsung di Balai Singgahsana Kecil Istana Negara di sini. Kira-kira pukul 2.20 petang tadi. Dan Alhamdulillah turut berangkat pada istiadat itu Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Semoga dengan pelantikan Perdana Menteri ke-9 kali ini, kita sama-sama ingin mengarah kepada bebasnya daripada COVID-19 dalam negara. Apa-apa pun kita hari ini 21 hari bulan Ogos 2021, 10 hari lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan Malaysia, dan pastinya bertemakan Malaysia prihatin, kita zahirkan rasa cinta kepada negara dengan mengibarkan jalur gemilang di rumah ataupun letakkan di kereta anda, di motosikal anda mungkin, ataupun kalau yang bekerja di pejabat, bolehlah anda bawa sekali bendera dan kibarkan di pejabat anda. Apa pun kita semaikan rasa cinta kepada negara walau di mana pun kita berada, dan pastinya Malaysia prihatin, kita prihatin tentang apa yang sedang terjadi dalam negara, dan sama-sama kita bersama mengawal, membendung, mengekang penularan COVID-19. Apa-apa pun hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan kelestarian pendidikan berentas masa hadapan. Kita akan berehat seketika, kita akan kembali selepas ini. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-64 dengan tema Malaysia Prihatin, kita jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedara pandemik COVID-19 sudah berada di negara kita hampir 2 tahun, mungkin lebih daripada 2 tahun. Dan hari ini sebenarnya kita ingin melihatkan kepada isu pendidikan dalam negara yang mana masih lagi sehingga kita kini menggunakan teknologi sebagai perantara tenaga pengajar dan juga pelajar. Maksud kelestarian pendidikan merentas masa hadapan, kita bersama dengan Profesor Dato' Dr. Nur Razak Muhammad Nordin, Dekan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Encik Syai, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Datuk, kalau kita cakap tentang isu pendidikan dalam negara kini, kita dah belajar online ataupun dalam talian ni dah rasanya 2 tahun dah kita menggunakan teknik pembelajaran dalam talian. Namun kita ingin mencapai kepada kelestarian pendidikan di masa hadapan. Jadi apa pendapat Datuk berkenaan dengan kelestarian pendidikan itu sebenarnya?
Terima kasih Cik Syai, soalan yang sangat menarik. Ya, sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin membawa Cik Syai serta penonton kepada trend evolusi dunia sekarang, di mana kita berhadapan dengan generasi milenium, ya, di mana mereka dikelilingi oleh internet, jaringan, bercakap mengenai mereka lahir dengan smartphone dan sebagainya, dan kita bercakap mengenai connectivity, kita bercakap mengenai kebangkitan mesin atau robot, ya, dan juga perkara itulah juga apabila kita nak bercakap mengenai kelestarian itu, kita melihat pendidik itu sebagai pereka bentuk instruksi dan atau pereka bentuk pembelajaran, di mana mereka kena melihat dahulu untuk melestarikan pendidikan ini, siapa yang berada di hadapan mereka untuk mereka persembahkan pembelajaran itu. Jadi ciri-ciri Gen Z ini, mereka lebih kepada repo mereka kepada teknologi itu lebih, mereka mahukan they want to be connected, mereka mahukan persekitaran pembelajaran yang diperibadikan kepada mereka, atau dengan izin personalized learning environment. Mereka mahukan mobile, mereka mahukan sesuatu yang bukan, mereka mahukan sesuatu di alam maya yang mana bukan mereka hanya memuat turun, tetapi mereka inginkan ada ruang di alam maya itu untuk mereka memuat naikkan bahan mereka sendiri. Jadi pendidik masa kini untuk memastikan kelestarian pendidikan itu perlu menepati ciri-ciri pelajar ini, dan di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk memetik daripada World Economic Forum, kerangka pendidikan 4.0 yang menekankan kepada pendidik ini perlu ada pelbagai kemahiran, di mana antaranya kemahiran kewarganegaraan global citizenship, di mana ini adalah bagaimana berinteraksi dengan komuniti antarabangsa, kemahiran inovasi dan kreativiti, di mana semasa pandemik ini memaksa semua pendidik untuk bagaimana menyampaikan bahan pengajaran mereka. Saya melihatnya sebagai sesuatu yang sangat positif. Pendidik lebih berinovasi dalam menyampaikan maklumat. Jadi kemahiran ini dengan tak secara langsung dapat diterapkan, kemahiran inovasi, kreativiti, dan juga mereka perlu ada kemahiran, semasa pandemik ini, kemahiran interpersonal, dan yang paling penting kemahiran teknologi itu. Okey, baik. Kalau saya dengar kata-kata daripada Datuk, saya sangat menggambarkan bagaimana UKM sendiri sangat rasa bersyukur kerana bakal menerima timbalan Naib Chancellor yang baru berkuat kuasa 1 September ini. Terima kasih ataupun tahniah saya ucapkan kepada Datuk sebenarnya. Jadi apa yang kita dapat ataupun nak bincangkan pada kali ini mungkin lebih kepada UKM itu sendiri. Kalau Datuk berada di posisi timbalan Naib Chancellor, sejauh mana yang Datuk inginkan kesiapsiagaan UKM itu dalam menghadapi cabaran teknologi digital kini, dan mungkin ada penambahbaikan daripada blind spot yang sedang ada sekarang ini di UKM? Terima kasih atas soalan tersebut. Memang teruja saya menjawabnya. Saya ingin menyahut dari apa yang dilaungkan oleh yang berbahagia Profesor Datuk Vice Chancellor tentang lembayung teras UKM, yang menekankan kepada 5 perkara, dengan izin talent, ethics, revitalize, agile dan soul, di mana daripada 5 perkara ini lahirlah beberapa prakarsa. Ada 25 prakarsa yang akan direalisasikan untuk menjadikan UKM itu universiti watan, dan salah satunya ada aspek digital, ada pendigitalan pendidikan di situ, di mana aspek infrastruktur, infostruktur kita melihatnya, kita melihat dari segi pedagogi, dari segi ekologi pembelajaran, dari segi ekologi pembelajaran saya ingin petik di sini, di mana kita ada kerangka untuk pembelajaran masa hadapan di UKM, di mana kerangka ini menekankan kepada 3 elemen. Elemen ruang, elemen teknologi, elemen pedagogi.
Jadi elemen ruang ini tak semestinya ruang fizikal, sebab semasa pandemik ini pelajar tidak semuanya dapat datang ke kampus. Ya, jadi ruang ini kita tafsirkan sebagai kombinasi antara ruang maya dan juga ruang fizikal. Jadi kita kalau dahulu memang Zoom atau Google Meet itu sebenarnya telah tercipta sudah lama. Akan tetapi sebelum pandemik tidak ada keadaan yang memaksa kita mengaplikasikannya dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi sekarang dengan sistem pengurusan pembelajaran yang mantap dari pengajaran UKM, pelbagai kursus pendedahan mengenai pembangunan bahan pengajaran digital telah didedahkan kepada para pensyarah serta pelajar, dan juga kaedah penilaian yang berkesan yang berasaskan kepada digital, yang berasaskan kepada pembelajaran masa hadapan, di mana kalau dalam pandemik ini kita memang tidak dapat bersama-sama dengan pelajar kita berada di kuliah. Kita kena mempelbagaikan kaedah pengajaran, dan saya rasa bersyukur di UKM memang kita mengimplementasi pengajar itu sebagai pereka bentuk pembelajaran. Dia design the teaching and learning process berasaskan kepada siapa yang ada di hadapan mereka, dan pelbagai kaedah digunakan. Okey, baik. Pelbagai kaedah yang digunakan. Mungkin kalau kita lihat di social media sekarang, Datuk, kita dapat lihatkan pelajar ni sebenarnya dia lebih arif tentang teknologi. Mungkin daripada pensyarah dia lebih arif, dia lebih tahu tentang teknologi-teknologi kini. Namun, Datuk, dari segi kesihatan pembelajaran secara mental dan juga fizikalnya mungkin mereka agak terkesan. Kerana apa? Bertahun-tahun, berdekad-dekad kita belajar secara bersemuka, tiba-tiba 2 tahun ni yang kebelakangan ni kita kena belajar secara dalam talian. Jadi tekanan tu membuak-buak. Kalau di social media ada yang melepaskan segala emosi di social media. Jadi bagaimana daripada pandangan Datuk sendiri benda ni dapat dibendung, Datuk? Okey, menjawab soalan yang sangat menarik itu. Okey, kita apabila kita membangunkan bahan, kemahiran dari segi pedagogi digital itu amat penting. Pedagogi secara digital yang mengintegrasikan antara pelbagai bahan, bahan boleh jadi segerak, tidak segerak, dan apabila saya menyebut mengenai pereka bentuk pembelajaran itu, kita mengkaji pelajar kita. Saya yakin semua institusi pengajian tinggi semasa membangunkan bahan pengajaran dalam talian, teristimewanya semasa pandemik ini telah membuat kajian awal mengenai pelajar-pelajar mereka, di mana mereka, lokasi mereka, peranti yang mereka ada, akses internet dan sebagainya. Dan apabila kita mengajar, ibarat one size cannot fit all. Satu kaedah tidak boleh menyelesaikan segala-galanya. Jadi kepada yang ada kemudahan internet yang bagus dan sebagainya, kita akan menggunakan secara segera. Yang lain itu secara tidak segera atau asynchronous. Dalam masa yang sama, untuk menjawab soalan Cik Syai tadi, dalam kita kegairahan kita menggunakan pembelajaran dalam talian, kesejahteraan mental dan sosial, kesejahteraan emosi itu tidak boleh kita ketepikan. Sebab kita tahu ramai yang kalau tak ada internet, dia tengok rakan dia yang lain semua dapat akses, rakan yang lain boleh submit, boleh menghantar tugasan dalam masanya, tetapi dia tidak boleh disebabkan oleh ada yang kena post, dan sebagainya. Di sinilah bagaimana pensyarah memainkan peranan untuk menjaga kesejahteraan emosi ini dengan melihat siapa meneliti pelajar-pelajar mereka, memberi keluasan cara menghantar dan masa menghantar. Keluasan dari segi
tak semestinya menghantar secara dalam talian. Boleh jadi post, boleh jadi submit, menghantarnya dokumen dalam Telegram menggunakan social media. Okey, baik. Kalau sebelum ini social media itu digunakan untuk kolaborasi sosial, akan tetapi sekarang secara akademik. Okey, baik. Baik Datuk, saya rasa satu jawapan yang sangat baik, tapi banyak lagi yang kita ingin memperhalusinya lagi. Kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dulu Nesa IPT. Selamat Hari Merdeka. Semoga rakyat Malaysia terus berusaha ke arah toleransi agama, membangunkan akhlak mulia, meningkatkan pendidikan dan mematadakkan bahasa kebangsaan. Malaysia prihatin. Selamat sejahtera dan selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-64. Semoga Malaysia boleh bebas dari COVID-19 yang melanda dan terus bergerak ke arah perkembangan masa depan yang lebih baik. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada para pekerja Barisan Hadapan yang bertungkus-lumus untuk melindungi dan menyelamatkan kita. Kita jaga kita. Selamat menyambut Hari Merdeka. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Pelbagai bangsa, pelbagai budaya, perpaduan rakyat teras utama. Rakyat bersatu, negara berjaya, Malaysia prihatin, aman sejahtera. Ayo sama-sama kita rayakan semangat kemerdekaan. Semoga Hari Kemerdekaan ini memenuhi hidup kita semua dengan penuh kesyukuran, kegembiraan dan kemakmuran. Sambutlah Hari Kemerdekaan kali ini dengan lebih bersemangat patriotisme. Malaysia prihatin selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-21, 10 hari lagi. Sekarang ini kita masih lagi dalam topik kelestarian pendidikan menentasi masa hadapan. Kalau kita lihat tadi, Datuk ada bercakap berkenaan dengan yang saya fahamkan, pembelajaran ilmu ini ibaratnya air. Kita yang bentuk dia kan. Jadi dari pembentukan itu mungkin di masa hadapan saya cuba bayangkan teknologi ataupun pembelajaran dalam talian ini sendiri boleh dijadikan sebagai pembelajaran arus perdana. Maksudnya kalau 3 tahun kita belajar penuh secara dalam talian, Datuk. Macam mana tu? Okey, soalan ini sangat menarik. Saya suka menjawabnya kerana ini adalah kelestarian untuk masa hadapan, sesuai sangat dengan topik. Dan untuk kita memastikan bahawa pembelajaran itu lestari, ya, jadi pendekatan yang sesuai untuk setiap pembelajaran itu, setiap kursus itu amatlah penting. Ya, jadi pembelajaran dalam talian, dalam kegairahan kita bercakap mengenai hybrid, pendekatan secara hybrid, secara elektronik, ada yang bercakap mengenai asynchronous. Namun penyelidikan telah membuktikan bahawa teknologi tidak dapat menggantikan seorang guru. Itu memang saya pegang. Menggantikan seorang guru tak semestinya kewujudan guru itu berlaku secara bersemuka. Ya. Jadi dalam apa-apa saja pengajaran dan pembelajaran, sama ada secara dalam talian atau secara hybrid, kehadiran, kewujudan, peranan guru itu amat penting. Guru mereka bentuk pengajaran tersebut dan untuk pengajaran masa hadapan, pelbagai kaedah pengajaran yang boleh kita gunakan yang berasaskan kepada pelajar masa kini. Ya, sebagai contoh Heutagogy, Peeragogy, Cybergogy. Ya, jadi Heutagogy itu adalah yang sangat autentik, yang berasaskan kepada yang berpusatkan kepada pelajar, di mana pensyarah
atau guru atau pendidik memang mereka yang menetapkan matlamat pembelajaran. Akan tetapi kaedahnya cara untuk sampai ke matlamat itu adalah bersama-sama dengan pelajar. Pelajar yang menentukannya di bawah fasilitasi guru. Di bawah pensyarah itu yang melihatnya. Jadi kalaulah pelajar itu selalunya kaedah ini sesuai untuk pembelajaran berasaskan masalah. Pembelajaran pengajaran berasaskan projek. Di mana projek atau masalah itu diberikan kepada sekumpulan pelajar dan pelajar ini sebenarnya akan bersama-sama dengan kumpulannya akan akan elect atau akan melantik seorang ketua, di situ leadership skill atau kepimpinan, kemahiran kepimpinan dipupuk di situ, dan akan mereka bentuk, akan meneroka, mencari jalan, mencari maklumat bagaimana untuk mencapai tujuan atau mendapatkan output untuk projek tersebut. Jadi pelajar mereka generasi Z ini mereka suka kaedah sedemikian, di mana mereka sukakan hands on, mereka suka yang lebih engaging. Dalam masa yang sama, pensyarah perlu mahir cara mengendalikan pengajaran secara pedagogi ini. Bukan hanya biarkan sahaja, tetapi dengan pengawasan. Sebab itulah pensyarah perlu belajar dan terus belajar kaedah pengajaran yang berkesan kerana bidang berlainan. Kalau bidang perubatan boleh jadi kaedah simulasi, kaedah video dan menggunakan video dan sebagainya. Untuk sains sosial kaedahnya berlainan pula. Okey, baik. Banyak sebenarnya perkataan-perkataan baru yang saya dengar daripada Datuk hari ini. Tapi Datuk, sebagaimana yang kita tahu, Universiti Kebangsaan Malaysia dilantik sebagai host kepada seminar Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam 2021 yang dianjurkan oleh Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia, MDEC sendiri. Saya rasa ini satu ruang yang sangat baik kerana Datuk sendiri sebagai pengerusi Majlis Dekan dalam majlis tersebut. Jadi sebenarnya apa sebenarnya intipati dalam seminar Majlis Dekan tu, Datuk? Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit. Ya, terima kasih, peluang yang saya tunggu-tunggu untuk mempromosi saya sebagai pengerusi Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam, mewakili dekan-dekan pendidikan Universiti Awam. Ada 12 lagi fakulti pendidikan Universiti Awam, insya-Allah akan menganjurkan seminar Majlis Dekan Universiti Awam Malaysia pada 13 dan 14 September tahun ini. Dan insya-Allah kami akan mengadakannya dengan sedikit pembaharuan. Di mana kalau secara biasanya konvensionalnya kita ada pengucap utama dan sesi selari, kita ada pertandingan inovasi dan sebagainya, tapi kali ini kita mahukan sedikit kelainan, boleh jadi untuk mengadaptasi keadaan pandemik ini. Kita akan adakan dua mod. Pertama ada keynote dan sesi selari, dan sesi selari itu kita mengamalkan flexibility dalam pembentangan. Pembentangan dalam talian, semua pembentangan kita boleh memuat turun dari YouTube, dan yang menariknya, yang kelainan pada tahun ini adalah kita ada perbincangan meja bulat secara dalam talian. Virtual roundtable discussion, berasaskan kepada 5 subtema, termasuklah kelestarian untuk governance, kita ada kebolehpasaran graduan, kita ada tentang kepimpinan dan sebagainya. 5 subtema yang sangat menarik, yang sangat sesuai dengan kelestarian pendidikan masa hadapan. Dan kita bawa pakar-pakar, bukan hanya dari universiti, tetapi juga dari industri, bukan hanya dari di Malaysia, tetapi pakar-pakar dari luar negara, untuk bersama-sama berkongsi pengalaman dalam perbincangan meja bulat secara dalam talian itu. Dan yang uniknya ialah dia akan diadakan secara terbuka, akan ada live selama 2 hari, dan semua dijemput untuk memberi input, untuk memberi komen,
ya, konstruktif komen, dan hasilnya Majlis Dekan insya-Allah akan menerbitkan buku hasil dari perbincangan meja bulat tersebut, dan itulah insya-Allah hasil dari Majlis Dekan Universiti Awam, Majlis Dekan Pendidikan Universiti Awam Malaysia. Okey, baik. Jadi kalau kita tengokkan sekarang ini, mungkin ini satu seminar yang kita boleh katakan sebagai seminar yang dinanti-nanti oleh semua warga pendidik untuk memberi pendapat dan juga maklumat cadangan dan sebagainya untuk memperbaharui ataupun memperhalusi, mempercantikkan lagi institusi pengajian tinggi dalam negara kita. Walau bagaimanapun Datuk, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Mungkin Datuk ada sedikit perkongsian macam mana kalau saya nak masuk seminar kebangsaan ni sebagai pelajar, mungkin bolehkah saya masuk ataupun mungkin bolehkah saya bagi pandangan kepada mereka tinggi darjat tu Datuk. Tapi mungkin ada harapan juga macam mana untuk kita sama-sama menelusuri pandemik COVID-19 walaupun kita masih lagi perlu untuk mengejar ilmu di IPT itu sendiri Datuk. Yang cantiknya Encik Syai, seminar ini adalah percuma untuk yang bukan membentang. Itu cantik. Jadi dipersilakan hadir secara dalam talian, boleh meneroka kertas-kertas yang telah dipilih khas untuk tema-tema tertentu, dan boleh masuk dalam FB Live, boleh masuk dalam Zoom atau kita tak pasti sama Zoom atau Webex yang kita guna dalam pelantar itu, dan silalah memberi informasi yang konstruktif demi membangunkan, demi kelestarian pendidikan di Malaysia ini, khasnya untuk terus relevan di masa hadapan. Okey, baik.